Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Abu Zarin bin Haji Selamat dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Kami dari Kumpulan 9 terdiri daripada Ali Husnal, Ali Syirajain, Muhammad Khairul Azizi, Atiqah Hanisah dan Siti Aimuni Haziqah ingin membentangkan tentang sumbangan tamadun India di Malaysia. Dipersilakan. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada Dr. Abu Zarin dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Saya Al-Syirajin Petrus dari Kumpulan 9 terlebih dahulu ingin melafazkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kerana kumpulan kami diberikan peluang untuk berkongsi mengenai sumbangan tamadun India di Malaysia. Tamadun merujuk kepada keadaan di mana manusia mengalami taraf kemajuan dan perkembangan dari segi kebendaan dan tingkat pemikiran. Tamadun India bermula di Lembah Indus, kemudian tersebar ke pelosok Nusantara Asia Tenggara, khususnya di negara kita, Malaysia. Tamadun India menekankan cara hidup berkeluarga serta komuniti yang begitu sinonim dengan nilai ketimuran. Tamadun India di Malaysia bermula sejak zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka lagi. Hal ini kerana golongan India merupakan pedagang yang aktif di Selat Melaka. Pedagang-pedagang India ini kemudiannya menyebarkan tamadun mereka, khususnya melalui perkahwinan. Kesan pengaruh tamadun India yang ketara di Malaysia dapat dilihat dari segi sistem politik, sosio-ekonomi, kesenian, pendidikan, budaya dan agama. Kebudayaan tamadun India yang masih diamalkan pada hari ini telah pun sebati dalam kehidupan seharian masyarakat kita. Namun, setelah kemunculan ajaran agama Islam, amalan tamadun ini kebanyakannya didapati bercanggah dengan nilai Islam, lalu dihapuskan dan digantikan dengan nilai Islam yang berlandaskan syariah dan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Abu Zarin bin Haji Selamat dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Saya Siti Aimuni Haziqah binti Halim dari Kumpulan 9 ingin membentangkan tentang sumbangan tamadun India di Malaysia. Dari segi aspek politik, antaranya ialah yang pertama, konsep Divaraja. Institusi beraja telah wujud di negara kita sejak abad ke-15, iaitu semasa zaman pemerintahan Kerajaan Melayu Melaka. Kerajaan ini juga adalah antara pengaruh besar tamadun India. Raja dianggap mempunyai kedudukan yang tinggi dan rakyat di bawah kekuasaannya. Mengikut konsep ini, raja dianggap sebagai Dewa Shiva, Vinshu dan juga Buddha. Lantaran itu, raja dianggap mempunyai kuasa yang tinggi dan berdaulat. Justru wujudnya konsep derhaka di mana rakyat pada masa itu begitu menyanjung raja dan tidak berani untuk ingkar kepada arahan raja kerana tidak mahu derhaka. Pemujaan Divaraja ini semakin berkembang di alam Melayu pada zaman Hindu-Buddha. Selain itu, raja juga digolongkan sebagai individu yang mempunyai daulat dan kesaktian. Raja disamakan dengan golongan dewa yang dianggap suci. Pengaruh daripada tamadun India mengenai konsep Divaraja ini sememangnya jelas memberi impak kepada tamadun Malaysia. Sebelum kedatangan agama Islam, kita menggunakan gelaran raja sebelum ditukar kepada gelaran sultan. Konsep raja berkait rapat dengan konsep daulat dan derhaka. Hal ini membawa maksud bahawa raja berada di kedudukan yang teratas dalam stratifikasi masyarakat India. Sesiapa yang mengingkari arahan raja dianggap derhaka dan akan mendapat balasan yang buruk.
Konsep ini sememangnya jelas bercanggah dengan ajaran agama Islam di Malaysia. Namun demikian, konsep daulat masih diamalkan di negara kita dan tidak dilupakan juga kita masih menggunakan peralatan alat-alat kebasaran di mana turut diamalkan oleh tamadun India. Antara contohnya ialah ketur, cap mohor, tombak dan perhiasan yang berwarna kuning yang masih kita amalkan sehingga ke saat ini. Amalan sistem beraja di tamadun Malaysia di masa ini juga menunjukkan bahawa pengaruh Hindu sememangnya sudah sebati dengan amalan yang diamalkan dalam tamadun Malaysia. Seterusnya, adat Temenggung. Adat Temenggung ini dibawa ke Melaka pada kurun ke-15 dan diamalkan oleh seluruh negeri-negeri Melayu kecuali Negeri Sembilan. Hal ini demikian kerana Negeri Sembilan menggunakan adat perpati. Pada peringkat awal penyebaran adat Temenggung ini, adat ini mempunyai pengaruh agama Hindu terutama dalam undang-undang Manu. Apabila Islam berkembang, adat ini menerima pengaruh Islam dan hukum syarak mengikut mazhab Syafi'i. Seterusnya, adat Temenggung mengamalkan sistem pemerintahan secara autokratik, iaitu kuasa terletak di tangan raja atau sultan. Adat ini mementingkan golongan raja dan golongan yang memerintah. Punca struktur politik ialah raja dan diikuti oleh kerabat raja, pembesar-pembesar negeri yang memegang jawatan tertentu dan pembesar wilayah atau jajahan, manakala lapisan bawah pula ialah ketua kampung yang mentadbir kampung. Seterusnya, dari segi sistem sosial, terdapat 3 aspek utama iaitu sistem kasta, sistem penghambaan dan adat resam. Di Malaysia, amalan kasta masih diamalkan oleh masyarakat India tetapi tidak sehebat di India. Ianya cuma menjadi istilah. Fahaman sistem kasta sebenarnya berkait rapat dengan agama Hindu, di mana masyarakatnya diklasifikasikan mengikut kelas sosial seperti Brahmin, diwakili golongan penduduk ahli agama seperti Sami dan guru agama. Golongan Kshatriya seperti pemerintah, pentadbir dan tentera. Golongan Vaishya iaitu peniaga, saudagar dan ceti, manakala Sudra kebanyakannya terdiri daripada golongan pekerja seperti petani dan buruh. Dari segi sistem penghambaan, yang pertama iaitu konsep Deva Raja. Sebelum kedatangan Islam, iaitu mereka percaya bahawa Raja adalah jelmaan Dewa Shiva, Vishnu dan Buddha. Konsep ini bercanggah dengan fahaman ajaran agama Islam yang ada di Malaysia. Namun, konsep daulat masih diamalkan dan kita masih menggunakan alat-alat kebesaran diraja yang dipengaruhi oleh tamadun India. Dari segi adat resam pula, masyarakat Melayu khususnya dipengaruhi tamadun India melalui resam agama Hindu seperti adat melenggang perut ibu, adat berindai pengantin dan adat membelah mulut bayi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan seperjuangan yang saya hormati sekalian dan tidak lupa juga kepada Dr. Abu Zahrin bin Selamat. Nama saya Muhammad Khairul Aziz B.C. Uthman. Hari ini saya ingin membentangkan sumbangan dan pengaruh tamadun India di Malaysia. Di Malaysia, pengaruh dan kesan tamadun India dapat dilihat dalam segenap aspek kehidupan masyarakat. Ia merakumi aspek politik, sosioekonomi dan corak budaya masyarakat serta adat istiadat dan kesenian. Sumbangan tamadun India dalam kesenian boleh terbahagi kepada 4, iaitu seni bina, seni pertukangan atau ukiran, seni tarian dan seni tenungan. Antara pengaruh Hindu yang datang dari tamadun India telah banyak mempengaruhi dari segi seni bina, antaranya pembinaan kubah masjid iaitu pengaruh dari seni bina selatan India. Salah satu contoh seni bina dari selatan India ialah pada menara yang tinggi dan kubah potongan bawang. Contoh Masjid Kapitan Keling di Pulau Pinang yang dibina pada tahun 1801. Dalam masa yang sama juga, kita dapat lihat seni bina pusat pentadbiran kerajaan persekutuan di Selangor yang mengambil contoh seni reka bentuk bangunan popular di India. Seterusnya, dari segi pertukangan dan ukiran, seni ini datang dari tamadun India dan berkembang di Malaysia dalam bidang perusahaan sehingga ke hari ini. Sebagai contoh, seni ukiran pada patung, kayu, logam emas dan sebagainya. Demikian itu dari segi seni klasik tradisi muzik pula.
Muzik dan rentak Hindustan memainkan peranan yang sangat penting dalam alunan dendangan Dikir Barat di Kelantan sejak dahulu lagi sehinggalah kini. Sebagai contoh, lagu Dikir Barat yang bertajuk Oh Sahiba. Oleh itu, dari segi seni tarian pula, terdapat dua seni tarian yang masih diamalkan di Malaysia oleh masyarakat Hindu, iaitu tarian Bharatanatyam dan tarian Kathak yang merupakan salah satu gaya tarian klasik di India. Akhir sekali, dari segi tenunan, seni tenunan dari India ini bermotifkan fauna, seperti gambar gajah, burung, merak dan sebagainya. Setelah kehadiran Islam, motif ini telah diubah kepada bermotifkan flora. Namun pengaruh itu masih lagi dapat dilihat melalui pakaian masyarakat India pada hari ini. Sebagai contoh, kain cindai, kain lamar yang masih digunakan pada hari ini dalam kehidupan seharian mereka, termasuklah masyarakat-masyarakat yang ada di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Atika Hanisa binti Abdullah, Kad Matrik di 2020096755. Hari ini saya ingin membentangkan sumbangan tamadun India daripada aspek pendidikan. Peningkatan dalam bidang pendidikan bermula pada zaman Vedic. Pendidikan mereka adalah berteraskan agama Hindu untuk menyediakan manusia menghadapi hari selepas mati. Pada awalnya, pendidikan hanya diberikan kepada kaum lelaki, manakala kaum wanita tidak diberikan peluang pelajaran. Sumbangan pendidikan dalam tamadun India boleh terbahagi kepada bahasa, perubatan, sains dan matematik. Bahasa dalam pendidikan tamadun India adalah pengaruh Hindu yang datang kepada tamadun India telah banyak mempengaruhi ilmu dari segi bahasa di Malaysia. Contohnya, boleh didapati dalam batu bersurat kadukan Bukit 683 Masihi. Sebagai contoh, bahasa Melayu kuno dan bahasa Sanskrit. Bahasa Melayu kuno, bulan. Bahasa Melayu, bulan. Bahasa Sanskrit, manua. Bahasa Melayu, benua. Tamil yang berasal daripada bahasa Sanskrit jika dibandingkan dengan bahasa Melayu. Sebagai contoh bahasa Sanskrit adalah akasa, bahasa Melayu angkasa, bahasa Tamil akasa. Perubatan dalam tamadun India adalah unsur-unsur bidang perubatan termasuk fiziologi, pembedahan, pernafasan melalui amalan yoga, reduksi manusia dan vegetarian telah muncul sebelum tahun Masihi lagi. Amalan yoga telah mengutamakan ketenangan minda kepada penting kesihatan mempunyai kaitan dengan amalan meditasi dalam ajaran Hindu. Menurut teks-teks Ayurvedic atau Ayurveda, knowledge of life, badan manusia terbentuk daripada kombinasi angin, api dan lendir. Serangan penyakit adalah disebabkan ketidakseimbangan dalam badan dan dirawat menggunakan ubatan herba dan minyak. Teks-teks tersebut dianggap penting dalam perubatan hingga ke hari ini. Seterusnya, ilmu astronomi. Ilmu astronomi dan kalender iaitu Jyotisu. Satu bahagian utama Veda merupakan kiraan astronomi digunakan menentukan tarikh dan masa bagi upacara pengorbanan. Kedudukan longitud matahari dan bulan telah dibuat berkaitan dengan upacara Brahmanik. Berdasarkan kiraan astronomi ini muncul kalender matahari. Masyarakat tamadun India juga berjaya menemui 7 planet tanpa bantuan teknologi. Ilmu fizik dan kimia pula. Ilmu ini juga berkaitan dengan agama dan teknologi. Konsep jirim dan ilmu fizik muncul bukan berdasarkan eksperimen tetapi intuisi dan logika. Mereka percaya alam semesta daripada 5 gabungan: tanah, angin, air dan angkasa. Bidang kimia juga tertumpu kepada pembuatan ubat bagi hidup lama, racun dan sebagainya. Sekali, ilmu matematik. Konsep geometrik berkembang sejak zaman sebelum Masihi lagi. Masyarakat India mengembangkan ilmu matematik untuk menentukan tempat upacara pengorbanan menerusi kiraan astrologi. Conclusionnya, menurut Mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir, amat penting untuk menjadikan tamadun yang tinggi iaitu budaya yang tinggi, hidup dan berpegang dengan diamalkan. Antara budaya nilai hidup yang terjelas dalam konteks kemajuan sains dan teknologi adalah sifat kreatif dan inovatif. Masyarakat tamadun India berani meneroka mencuburi bidang yang baru. Hal ini mendorong kepada pencapaian kecemerlangan dalam tamadun tersebut. Sekian, terima kasih. Itulah sahaja daripada saya. मुझको हुई न खबर चोरी चोरी छुप छुप कर मुझको हुई न खबर चोरी चोरी छुप छुप कर.
Hai, Assalamualaikum semua. Jadi saya akan sambung pula pada sumbangan tamadun India dari segi agama dan budaya. Seperti yang kita ketahui, penganut agama Hindu dan Buddha ini sememangnya sudah wujud di Malaysia sejak kurun pertama Masihi lagi. Mereka juga percaya akan konsep Hindu dan Buddha. Saban tahun kita boleh melihat mereka mengamalkan upacara keagamaan seperti Wesak dan Deepavali. Contohnya di Batu Cave merupakan lokasi wajib bagi penganut agama Hindu apabila tibanya hari Deepavali. Tamadun Melayu juga banyak menerima kesannya iaitu dari segi pemikiran, pegangan dan kepercayaan. Pada awalnya, masyarakat Melayu tertarik dengan ajaran Hindu kerana terdapat persamaan kepercayaan mereka dengan roh dan alam semula jadi. Bukti kedatangan agama Hindu dan Buddha pada ketika itu ialah peninggalan Candi Bukit Batu Pahat di Lembah Bujang dan imej Buddha yang diperbuat daripada gangsa di Lembah Bujang. Seterusnya, tamadun India juga meninggalkan kesan dalam aspek budaya. Sebagai contoh, kaum ini sentiasa menyapa dengan sebutan Vanakkam dan sentiasa bertanyakan tentang kesihatan, kerja, perniagaan atau sebagainya. Selain itu, pastinya kita pernah melihat upacara perkahwinan dan persandingan di dalam majlis perkahwinan iaitu masyarakat Melayu. Sebagai contoh, upacara persandingan seolah-olah menjadi satu kewajipan sedangkan persandingan itu merupakan adat Hindu yang mengagung-agungkan Dewa Rama dan Dewa Sita. Dan dengan sebab inilah pengantin baru digelar sebagai Raja Sehari. Adat berinai juga merupakan adat tamadun Hindu yang diikuti oleh masyarakat Melayu. Lazimnya, istiadat berinai besar dijalankan pada malam sebelum majlis langsung atau selepas majlis akad nikah. Pengantin perempuan akan memakai inai pada kesemua jari, tangan dan jari kaki, manakala pengantin lelaki hanya memakai pada 3 jari sahaja. Hal ini menyebabkan pengaruh tamadun India dari segi perkahwinan dan persandingan wajib diikuti oleh masyarakat Melayu di Malaysia hinggalah sekarang. Tamadun India juga telah mempengaruhi tamadun Melayu di Malaysia dari segi makanan. Antara contoh makanan tradisional tamadun India ialah roti canai, paratha dan puri. Makanan ini merupakan makanan kegemaran kaum India. Namun kini makanan ini semakin digemari oleh sesiapa sahaja tidak kira bangsa dan agama. Terutamanya roti canai berjaya meletakkan tarafnya bersama dengan nasi lemak yang merupakan makanan tradisional tamadun Melayu dan ini amat diminati oleh sebilangan besar rakyat Malaysia sekarang. Pakaian tradisional tamadun India juga telah banyak mempengaruhi dan meninggalkan kesan kepada tamadun Melayu dan rakyat Malaysia. Antara pakaian tradisional tamadun India ialah sari dan kurta. Sari amat dikenali di dunia kerana rakyat daripada pelbagai bangsa meminati reka bentuknya. Di samping itu, kurta juga merupakan pakaian tradisional India yang digemari dan sering dipakai oleh lelaki kaum India atau kaum Melayu. Secara konklusinya, pengaruh dan kesan yang dibawa oleh tamadun India ini telah membawa warna dalam tamadun Malaysia. Kesimpulannya, tamadun India memberi kesan dan pengaruh kepada masyarakat di Malaysia. Tamadun ini merupakan sebuah kerajaan yang tertua di dunia dan mempunyai pelbagai adat budaya dan kesenian yang tidak dapat ditandingi mana-mana tamadun. Kemasukan tamadun India di Malaysia membawa dimensi yang baru dalam cara hidup dan budaya masyarakat di Malaysia. Contohnya, berlaku pencampuran budaya dalam kehidupan masyarakat seperti yang berlaku di Malaysia. Kepelbagaian agama dan budaya dalam kalangan masyarakat Malaysia telah berjaya mewujudkan sebuah nasional yang harmoni dan berdaya saing berbanding dengan negara lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Abuzarin bin Hadi Selamat dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Kami dari Kumpulan 9 yang terdiri daripada Alia Husna, Ali Syara Jane, Muhammad Khairul Azizi, Atiqah Hanisah dan Siti Aimuni Haziqah ingin membentangkan tentang adab dalam kehidupan seharian mengikut pelbagai tamadun. Dipersilakan. Hai semua, salam sejahtera kepada Dr. Abuzarin dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian.
Kali ini saya, Alsyira Jen Petrus, dan rakan saya ingin berkongsi mengenai adab dalam kehidupan seharian menurut pelbagai tamadun. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pusaka, adab membawa maksud tingkah laku serta tutur kata yang halus atau sopan, berbudi bahasa dan berbudi pekerti dalam situasi tertentu. Adab dan tamadun sangat berkait rapat kerana adab membentuk tingkat kemajuan dalam kehidupan dari segi jasmani dan rohani sesuatu bangsa atau masyarakat, sehingga mewujudkan suatu tamadun dalam skop yang lebih kompleks. Negara kita, Malaysia, juga merupakan sebuah negara yang bertamadun. Hal ini kerana masyarakat kita telah maju dari segi pemikiran, di samping menekankan konsep ketimuran yang lebih beretika, halus dan sopan. Malaysia mempunyai masyarakat majmuk yang berbeza, berbilang bangsa dan agama. Perbezaan ini akhirnya mewujudkan adab dalam kehidupan seharian menurut pelbagai tamadun, yang akhirnya menjadi medium perpaduan di negara kita, Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Bertemu lagi dengan saya pada minggu ini, iaitu dalam rancangan Tak Kenal Maka Tak Cinta. Seperti mana anda lihat, saya berpakaian baju Melayu. Sudah semestinya saya ingin menceritakan tentang adab-adab yang masih dilaksanakan oleh orang Melayu sehingga kini. Antara adab yang masih digunakan sehingga kini, pertama sekali, apa yang kita dapat lihat, adab yang diamalkan oleh orang Melayu ialah orang Melayu menjaga pantang larang dari segi seseorang mengusap atau memegang kepala orang lain bagi tujuan bergurau, kerana ia dikatakan perbuatan kurang ajar, dan ia juga samalah seperti mana mereka juga menjaga larangan dari segi penggunaan kaki. Orang Melayu cukup pantang jika seorang itu menggunakan kaki bukan pada kegunaan seperti memberi suatu barangan kepada orang lain dengan menggunakan kaki. Ini merupakan suatu tindakan yang tidak sopan dan kurang ajar. Dan selain itu, bukan itu saja, orang Melayu juga mengamalkan adab menghormati orang yang lebih tua. Amalan seperti ini amat dititik beratkan dalam penghidupan orang Melayu. Selain kedua orang tua kita sendiri, golongan yang lebih tua patut dihormati bagi orang yang lebih muda. Orang yang lebih muda harus menundukkan badan semasa lalu di hadapan orang yang lebih tua, berserta dengan senyuman serta bertutur dengan intonasi yang rendah. Seterusnya, orang Melayu juga mengamalkan adab bertandang. Dalam masyarakat Melayu, bertandang atau dalam Islamnya disebut juga ziarah. Sememangnya ziarah ini mesti pada waktu tertentu. Sebagai contoh, jika seseorang itu hendak bertandang ke rumah jiran ataupun rakan perlulah pada hari yang sesuai. Hal ini bertujuan agar kita tidak mengganggu waktu peribadi mereka dalam masa yang sama. Kita digalakkan membawa buah tangan sebagai salam perkenalan ataupun menyambung hubungan. Waktu itu, orang Melayu juga tidak ketinggalan mengamalkan adab menziarahi orang sakit. Begitu juga dengan pemilihan waktu yang sesuai untuk melakukan ziarah. Hal ini demikian kerana pemilihan waktu yang sesuai untuk menziarah orang sakit amat penting bagi mengelakkan kita hadir pada waktu-waktu berkemungkinan pesakit sedang berehat atau membersihkan diri sekaligus dalam tempoh yang singkat. Kita juga disarankan agar mengurangkan percakapan dengan pesakit. Demikian itu perlulah menzahirkan kemampuan dan keprihatinan terhadap orang yang sakit, kerana ini merupakan suatu adab orang Melayu untuk menunjukkan kehormatan kita kepada pesakit. Selain itu, masyarakat Melayu juga tidak ketinggalan dalam adab pergaulan dalam masyarakat. Hal ini demikian kerana masyarakat Melayu cukup sensitif dalam aspek pergaulan sosial. Keprihatinan ini dapat dilihat dalam masyarakat Melayu Keprihatinan ini dapat dilihat dalam masyarakat Melayu hari ini, iaitu sangat menitik beratkan mengenali antara satu sama lain. Sebagai contoh, bergotong royong dalam banyak aktiviti seperti kenduri kendara, kematian, sakit, demam dan sebagainya. Oleh itu, tidak ketinggalan juga, orang Melayu pada zaman dahulu amat mementingkan adab dan sopan santun semasa makan, sama ada di rumah ataupun di majlis-majlis keramaian. Dalam hal ini terbahagi pada dua bahagian, iaitu pantang larang dan adab tertib. Ketika berkunjung ke rumah orang, apabila tuan rumah menghidangkan makanan atau minuman, janganlah menolaknya. Dan seharusnya juga kita tidak dibenarkan untuk bercakap-cakap ketika makan. Hal ini demikian kerana ini akan menimbulkan suasana yang tidak nyaman kepada orang sekeliling ketika kita mengunyah makanan tersebut. Konsep kesatuan berbahasa, iaitu adab kita berbahasa dengan ahli keluarga, adik-beradik dan masyarakat, di mana gelaran kehormat diberikan kepada mereka. Contohnya seperti ibu bapa, gelaran sebagai ibu, ayah, dan adik-beradik pula abang, kakak. Dan kepada masyarakat di luar sana pula, jika ia adalah golongan tua, kita boleh memanggilnya dengan gelaran pakcik, atuk, nenek dan sebagainya. Seterusnya, adab mengikut tamadun Cina.
Ketamadunan Cina pada umumnya berkisarkan falsafah Konfusianisme dan Taoisme yang berasal dari tanah besar Cina dan tersebar luas sehingga ke Malaysia. Konfusianisme diasaskan oleh falsafah Cina yang bernama Confucius atau lebih dikenali sebagai Confucius. Beliau menekankan adab dalam falsafahnya, iaitu kepentingan menjalankan tanggungjawab dan nilai moral dalam diri seseorang. Confucius banyak mengajarkan falsafah moral dan sosial tinggi sebagai garis panduan tingkah laku manusia. Contohnya, konsep Li dalam masyarakat Cina lebih menekankan kesopanan budi pekerti dalam pelaksanaan upacara. Menurut masyarakat Cina, segala kebaikan atau keburukan yang dilakukan oleh seseorang itu adalah merujuk kepada gambaran keseluruhan keluarganya. Kepercayaan ini membentuk adab masyarakat Cina supaya terus menjauhi sikap-sikap yang buruk. Seterusnya, konsep Ti merujuk kepada menitik beratkan adab menghormati dan taat kepada ibu bapa. Penghormatan juga diberikan terutama sekali kepada nenek moyang yang telah meninggal dunia. Manakala falsafah Taoisme dalam ketamadunan masyarakat Cina adalah berteraskan agama Buddha, lebih menekankan adab pemakanan dan penjagaan kesihatan mental, contohnya melakukan meditasi. Di Malaysia, masyarakat Cina mematuhi beberapa pantang larang, terutama sekali ketika menjaga adab semasa makan. Antaranya ialah tidak membuka mulut ketika mengunyah makanan, kerana bunyi kunyahan menimbulkan perasaan jijik kepada orang lain. Tidak boleh makan tanpa menunggu seisi rumah untuk makan bersama. Mesti duduk ketika makan, tidak meletakkan siku ke atas meja makan, mesti menggunakan kedua-dua tangan semasa menuangkan air ke dalam cawan dan banyak lagi. Jelaslah bahawa ketamadunan Cina yang tersebar luas di Malaysia banyak menekankan konsep peradaban dan etika dalam aktiviti seharian mereka. Pada pandangan saya, ketamadunan Cina wajar dicontohi agar dapat melahirkan masyarakat yang mempunyai jati diri yang beradab dan bertamadun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Abuzarin bin Haji Selamat dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang adab dalam kehidupan seharian tamadun India. Malaysia merupakan sebuah negara yang memiliki masyarakat berbilang kaum, antaranya kaum Melayu, Cina dan juga India. Pada tahun 1995, Jabatan Perangkat Malaysia telah merekodkan peratusan bagi kaum Melayu sebanyak 57%, diikuti kaum Cina 29% dan India 9%. Dalam kerja khusus kali ini, saya lebih memfokuskan kepada adab-adab yang diamalkan oleh tamadun India di Malaysia hingga ke hari ini. Antara adab yang pertama ialah adab berziarah. Adab-adab ini dapat menonjolkan imej sebuah masyarakat India yang baik dan terpuji. Terdapat beberapa cara yang diamalkan oleh mereka. Antaranya ialah dengan cara merapatkan kedua-dua tangan dan mengangkatnya ke atas paras dada yang membawa maksud hormat kepada seseorang. Seterusnya, dari segi pemakaian pula, kaum India memakai pakaian yang berwarna putih jika terdapat kematian di sebuah kediaman mereka. Selain itu, mereka bersopan santun ketika makan, di mana mereka bersila ketika makan, menggunakan tangan kanan ketika makan dan berada dalam keadaan tertib, malah tidak bercakap terlalu kuat ketika makan. Seterusnya, adab beramal mesra, di mana mereka sentiasa bertanya khabar kepada jiran mereka dengan menyampaikan kepada mereka sebagai tanda sapaan. Akhir sekali, adab dalam adat resam, di mana masyarakat India membawa buah tangan kepada tuan rumah sebagai tanda terima kasih dan melangkah dengan menggunakan kaki kanan apabila berkunjung ke rumah rakan atau sanak saudara, serta mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh agama mereka dalam kehidupan seharian dengan cara menanggalkan kasut apabila masuk ke kuil.
Tindakan ini dilakukan kerana kuil merupakan tempat yang suci dan juga merupakan tempat untuk mereka beribadah. Kesimpulannya, sebagai masyarakat yang hidup dalam kumpulan yang pelbagai bangsa dan agama, kita haruslah hormati adab dan peraturan yang diamalkan oleh kaum lain. Kita juga dilarang untuk menghina adab menziarahi kaum lain. Sehubungan dengan itu, kita perlulah menolak secara sopan santun sesuatu adab apabila adab mereka bercanggah dengan agama dan budaya sesebuah kaum. Kebaikan adab dalam kaum India telah menunjukkan ketinggian budi dan akhlak masyarakat India. Apabila seseorang itu beradab baik, maka akhlaknya turut juga baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Atika Hanisa binti Alwa, Kak Metrik di 2020096755. Hari ini saya ingin bentangkan mengenai adab tamadun India bagi bumi putera Sabah. Penduduk Sabah terdiri daripada pelbagai-bagai kaum dan latar belakang kebudayaan masing-masing. Penduduk aslinya terdiri daripada sekurang-kurang 30 kumpulan dengan menggunakan 50 bahasa dan tidak kurang 90 dialek. Di antara suku kaum di Sabah adalah Kada dan Dusun, Bajau, Muruk dan lain-lain. Adab yang dimiliki oleh setiap suku kaum di Sabah mempunyai banyak persamaan. Hal ini kerana adab membawa kebaikan dalam kehidupan seharian kita. Adab yang dapat dilihat dalam kalangan masyarakat bumi putera Sabah adalah dari segi pakaian. Mereka tutup kepala seperti teredak atau tudung dipakai untuk kaum lelaki dan wanita sebagai pakaian biasa sebagai pelindung dan penahan peluh. Pada majlis-majlis upacara, teredak dipakai adalah lebih indah dan warna-wari. Memakai tutup kepala dengan pakaian dengan hiasan yang banyak membezakan mereka daripada orang biasa. Suku Suluk pula, mereka wajib membawa buah tangan apabila menziarahi bagi menunjukkan hormat akan tuan rumah. Selain itu, bagi kaum wanita tidak dibenarkan untuk bangun tengah hari kerana dikatakan akan cepat tua. Hakikatnya, orang akan memandang wanita itu sebagai seorang yang pemalas. Di samping itu, bagi kaum suku Sungai berpendapat jika ada ahli keluarga atau jiran berhampiran mengalami kematian, mereka dilarang untuk bekerja seperti pergi berkebun atau masuk hutan. Mereka hendaklah menziarahi atau tolong apa yang patut. Hal ini akan dapat menenangkan ahli keluarga tersebut. Adab ketika makan. Jika terdapat ada ahli keluarga yang lebih tua ataupun ibu bapa yang makan bersila, kita yang muda hendaklah makan. Akhir sekali, adab ketika memasuki hutan. Bagi golongan Muslim, mereka akan membaca doa untuk sebagai pelindung diri. Manakala bagi golongan bukan Muslim, mereka akan membaca mantra atau bercakap untuk meminta izin kepada penjaga hutan. Kesimpulannya, walaupun bumi putera Sabah mempunyai pelbagai suku kaum dan agama, namun mereka mempunyai banyak persamaan dalam aspek adab dalam kehidupan harian. Hal ini kerana adab adalah mencerminkan kepribadian seseorang itu, dan adab juga boleh membawa kebaikan dalam diri kita dan orang sekeliling. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Alia Husna binti Azwadi. Saya akan meneruskan pada bahagian adab-adab yang diamalkan masyarakat di Sarawak. Kebanyakan adab-adab yang diamalkan mereka masih kekal sehingga ke hari ini. Keunikan kaum Iban di Sarawak ini dapat kita saksikan dari segi gaya mereka menghormati orang tua. Mereka akan menunduk atau membongkokkan sedikit badan mereka apabila berhadapan dengan orang yang lebih tua. Mereka juga menjaga gaya pertuturan dengan sopan ketika berbicara. Sebagai contoh, bercakap dengan intonasi yang rendah dan sopan. Kita dapat lihat amalan ini melalui kaum Iban di daerah Pekan Baram Hulu Sungai yang menggunakan intonasi seperti bernyanyi, iaitu dengan nada yang lembut. Masyarakat di Sarawak juga mempunyai sikap yang sinonim dengan masyarakat Melayu dari segi sensitiviti dengan pergaulan sosial antara masyarakat. Mereka sering melakukan aktiviti-aktiviti sosial bersama masyarakat di kampung, antaranya aktiviti seperti berami dan penyelan. Aktiviti berami ini adalah seperti berkelah, menembak ikan, memburukan syel atau makan dan belajar bersama-sama. Mereka juga sering mengajak perantau daripada Semenanjung untuk menyertai majlis mereka seperti tahlil atau menyuruh mereka menjadi imam di surau-surau.
Selain itu, adat berpakaian kaum Iban di Sarawak telah melalui peredaran zaman. Pada zaman dahulu, adat berpakaian kaum ini mempunyai ciri-ciri dengan pandangannya tersendiri, di mana kaum lelaki dan kaum perempuan hanya menutup pada bahagian kemaluan sahaja. Mereka menganggap badan atau dada kaum lelaki dan wanita ini adalah sama, dan ia adalah perkara biasa apabila melihat perempuan tidak memakai baju. Namun selepas kemerdekaan, mereka mula menerima ilmu dan pendidikan. Kaum wanita mula mengubah pakaian mereka dengan menutup seluruh tubuh badan mereka dengan pakaian. Yang terakhir, dalam komuniti masyarakat Iban, amalan berziarah sangat dititik beratkan dalam kehidupan mereka. Walau bagaimanapun, mereka akan mengutamakan adab-adab semasa berziarah, sebagai contoh membawa buah tangan atau makanan agar dapat menyenangkan hati pesakit. Akan tetapi, jika mereka mengetahui bahawa pesakit menggunakan ubatan tradisional, mereka tidak akan membawa buah tangan atau makanan yang dipantang oleh pesakit. Hal ini kerana ia dianggap tidak memberi kemujaraban kepada pesakit tersebut. Kesimpulannya, kerjasama semua pihak secara menyeluruh bagi menghasilkan suatu proses integrasi yang bersifatkan nasional. Sebarang ancaman yang dilihat berpotensi merencatkan pembinaan asas keharmonian ini perlulah segera dicantas sama ada menerusi kempen dan dialog maupun penguatkuasaan undang-undang bagi menjamin kestabilan dan keharmonian. Keunikan pelbagai kaum dan agama di Malaysia dapat menonjolkan sebuah imej negara yang sangat menarik di seluruh dunia. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pergi ke hutan memburu rusa, dapat seekor dibagi rata. Eratkan perpaduan tak kira bangsa, menjaga keamanan bumi tercinta.